Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Jawatankuasa Karya Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, seterusnya seluruh Jawatankuasa Karya, tuan-tuan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, saya mengajak semua untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya jua, banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dipertemukan kita pada hari ini sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat dan juga mendengar khutbah Jumaat. Sesungguhnya kesempatan ini, tuan-tuan, bukan semua orang dapat, hanya yang mana mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berpeluang. Itu sebab kita kena meningkatkan kesyukuran kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab banyak sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sangat banyak, kalaulah kita nak cuba kira nikmat Allah itu satu persatu, tak terhitung banyaknya nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha. Kalaulah kita nak menghitung, nak mengira semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nescaya tidak terhitung banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Menjadi kewajipan kita hanyalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya nikmat kehidupan, bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, Kau telah mengizinkan aku untuk pertamanya masih diberikan kesempatan untuk menambahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya masih berpeluang untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas salah silap kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Andai satu hari nanti tiba masanya, tiba ketikanya Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka tak adalah kesempatan itu lagi kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesihatan, berapa ramai orang yang sakit pada hari ini, tapi kita diberikan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Boleh lagi hadir ke rumah-rumah Allah, menunaikan ibadah kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak minta banyak pun, yang mintanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mana kita nak bersyukur? Menjadi seorang muslim mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila mana disebut nama Allah, bergetarlah jiwanya. Bila dengar azan, seruan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, rasa nak pergi masjid tu tinggi, bergetar jiwa kita. Allah dah panggil kita, Allah dah seru kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat keterangan Allah, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, diceritakan tentang nikmat-nikmat Allah, bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah tempat kita bergantung harap. Alladzina yuqimunas salah. Sudah pastinya solat itu tiang agama, amalan yang kita tidak boleh culaskan. Menunaikan solat tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan apa yang kita ada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebetul-betulnya. Lahum darajatun, bagi mereka darajat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun, keampunan daripada Allah. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah bulan Ramadan. Baru-baru ni trending dah lagu Opik tu balik. Setiap tahun lagu yang sama je. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.
Keci lagu tu. Sebab apa dia buat lagu begitu? Sebab salafus salih, orang-orang para sahabat sangat bergembira apabila tibanya Ramadan, tuan-tuan. Sebab apa? Ramadan ini salah satunya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu ada puasa tapi tak ada Ramadan. Umat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad ini kekasih Allah, Habibullah. Dalam riwayat daripada tafsir Ibn Jarir At-Tabari, bagaimana Nabi tanya, ya Allah, kau jadikan Ibrahim orang yang rapat dengan kau Khalilullah, Ibrahim Kalimullah. Kau leburkan besi di tangan Nabi Daud, kau berikan kerajaan yang agung kepada Nabi Sulaiman. Apa yang kau berikan kepada aku? Allah kata, aku jadikan kau Muhammad kekasihku, Habibullah. Bila mana kita ini menjadi umat seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tuinya itu ada juga, tuan-tuan. Tuahnya itu ada juga, kelebihan itu ada kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada kita kelebihan. Sebagai contoh, umat lain tak boleh menandingi amal ibadah kita. Kita ini buat sikit je 5 waktu, tapi pahala 50 waktu samanya. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang menjadi tempat untuk kita berpesta ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun. Kalau ikut terjemahannya, la'allakum dikata semoga, moga-moga, hopefully. Tapi kalau ilmu nahwu, la'alla ni litaraji, benda itu pasti. Pasti kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Objektif puasa itu dalam bulan Ramadan untuk melahirkan muttaqin, untuk melahirkan orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu syarat utama untuk diberikan syurga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kesilapannya kita tak sedar Ramadan ini datang kepada kita sebagai satu rahmat dan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sambut dia pun sebagai tetamu yang sangat dinantikan, tuan-tuan. Cara menyambut tetamu ni pun banyak. Ada orang bila mana tetamu yang datang ke rumah dia, dia punya alu-alukan, mai masuk rumah, nak makan apa, duduklah, lelayan punya baik punya. Begitulah seperti orang menyambut Ramadan. Mailah Ramadan, berikan apa yang Ramadan nak, beribadah pada dia. Ada juga orang kalau tetamu datang, dia tak jemput masuk rumah pun, cukuplah dekat pagar sudahlah. Umpamanya Ramadan itu kalau disambut Ramadan, dia tak bagi masuk pun dalam kehidupan dia, cukuplah duduk kat luar sudahlah. Ada orang kalau tetamu datang lari. Contohlah kalau nampak jemaah tabligh karkun duk datang gerombolan, alamak tabligh, piung hilang terus. Berarti Ramadan cuba datang dalam hidup dia, tapi dia yang tidak mengizinkan Ramadan itu mengambil tempat dalam hidup dia. Kesilapan yang besar, tuan-tuan. Sedangkan Ramadan, bila mana kita tahu itu adalah kelebihan, rahmat, nikmat daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad ini, seharusnya kita menyambutnya dengan jiwa yang terbuka, jiwa yang besar, hati yang girang gembira. Ramadan datang lagi ni, tak sia-sia sepanjang tahun aku berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Bermula Rejab lagi dah diberikan kepada kita peringatan, dah masuk Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Allah dah bagi peringatan dah 2 bulan awal, bererti Ramadan ini sangat-sangat besar impaknya kepada kehidupan seorang Islam.
bukan boleh main-main, bukan sekadar dengan iklan keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Yusuf Tayo, kelazatan buah kurma yang tiada tandingannya. Yusuf Tayo, buah kurma ajwa, wasim, safina dan banyak lagi. Pastinya pilihan terbaik Yusuf Tayo. Bukan itu sekadar itu sahaja bulan puasa, tapi lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, iftarada alaikum siyamahu, difadukan kepada kamu puasa, yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan seluas-luasnya pintu syurga, wa tughallu fihi syayatin, telah dibelenggunya syaitan-syaitan yang durjana, fihi lailatun khairum min alfisah, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurim. Terlihat pertama kelebihan Ramadan ini apa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW, Ramadan bulan yang diganda-gandakan amalan padanya, tuan-tuan. Dan sebab kita ini umur tak panjang, nak hidup macam umat-umat yang terdahulu beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Tapi kita ini, kata Nabi, al-a'maru ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 hingga ke 70 tahun saja. Pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi besar kelebihannya. Dihadiahkan Ramadan kepada kita, yang mana amal ibadah dalam bulan Ramadan diganda-gandakan. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'amshir amsalihha ila 700 da'fin ila ma sya'allah, yaqulullah ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Amal anak Adam itu pada bulan Ramadan diganda-gandakan, bermula daripada 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda, hingga ke angka-angka yang ke atas, tuan-tuan. Tak ada infinity. Bererti kelebihan bagi kita, tuan-tuan. Semayang 1 rakaat witir pun diganda-gandakan pahalanya hingga beratus-ratus kali ganda. Kelebihan rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi kalau kita tak endahkan rahmat Allah ini, tak endahkan nikmat Allah ini, sangat rugi, tuan-tuan. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah, wa ana ajzi bih. Puasa ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah yang letakkan untuk memberi markah kepada puasa kita. Tak ada dia punya had kadar dia. Hanya Allah yang memberikan markah kepada puasa kita. Sebab Allah kata apa? Dia telah meninggalkan nafsu syahwatnya untuk Allah, telah menahan dirinya daripada lapar dan juga dahaga untuk Allah, melakukan ibadah, amal ketaatan hanya kepada Allah. Maka Allah lah yang boleh membalas segala apa yang mereka kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam sangat mengajar tentang erti khusyuk dan juga ikhlas. Begitu juga macam kita nak buka puasa lah, orang tanya, ustaz nak makan dulu ke nak semayang dulu? Bahasa kasarnya, ustaz nak mentegak darah dulu ke nak semayang dulu? Kalaulah makanan itu dah terhidang, tuan-tuan, kau dah hidang dan nasi berani, ayam madu kat depan dia, dah siap buah dah, takkan nak semayang dulu? Bagaimana hati kita tu? Kalau yang duduk saf pertama, dia dah mula dah dalam hati dia, alamak, silap besar ni duduk saf pertama. Duduk dekat hujung-hujung pintu tu, dia kata apa? Pot baik punya, lepas ni boleh terus caw. Yang jadi imam pun sama juga, aku imam, takkanlah neighbor tak simpankan tu aku. Akhirnya semua hati bermasalah, teringatkan nasi berani, baik makan je. 10 hingga ke 15 minit makan, masih ada waktu menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Tapi kalau memang tak nak makan dulu, nak makan, hidangkanlah air sejuk dengan kurma saja. Jangan sampai dengan juadah berbuka itu merosakkan ibadah kita dengan yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amalan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kelebihan Ramadan, tuan-tuan. Siapa, umat mana yang amalnya diganda-gandakan melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana apa? Kemuliaan Ramadan itu sendiri. Bagaimana kalaulah kita masih ingat siapa yang bersembahyang di Masjidil Haram dapat 100,000 kali ganda, di Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahalanya. Mengapa berganda-ganda? Kerana kemuliaan tempat itu sendiri, tuan-tuan. Begitu juga dengan Ramadan. Mengapa digandakan pahala pada bulan ini? Sebab kemuliaan Ramadan itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunaikan umrah dalam bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan haji. Mengapa digandakan pahala? Sebab kemuliaan Ramadan itu sendiri, tuan-tuan. Kemudian antara kelebihan Ramadan yang kita sering terlupa ialah apa? Futtihat abwabul jannah, dibukakan seluas-luasnya pintu syurga dalam bulan Ramadan, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dalam bulan Ramadan. Wasulsilati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan yang durjana. Ini tuan-tuan semua tahu dah, ustaz cerita setiap tahun. Yang cumanya buat tak buat, ingat tak ingat aja. Dibuka seluas-luasnya pintu syurga dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalilah Ramadan tak akan sesiapa yang berpeluang untuk masuk ke neraka Allah, sebab pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pilah masuk syurga, berarti banyak sangat peluang amal ibadah kebaikan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, yang menjadi tiket untuk kita menempah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, berarti tak ada peluang dah dalam bulan Ramadan ini kita nak menempah diri kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibelenggu dan dirantai syaitan-syaitan yang durjana. Syaitan-syaitan yang mengganggu kita dirantai, tuan-tuan, sebab nak bagi kita lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam perbahasan ulama, syaitan-syaitan yang top gun ni, yang pangkat jenderal ni, lieutenant colonel major, yang dibelenggu, ditinggalkan sikit-sikit lah lance corporal ni untuk bakinya. Takkan itu pun kita tak boleh nak lawan. Menjadi masalahnya kalau syaitan dah tak ada, kita pula yang jadi lebih teruk daripada syaitan, tuan-tuan. Itu yang jadi something wrong somewhere lah tu. Apa lagi kelebihan yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebab, tuan-tuan, permulaan ini kita tengok masjid surau penuh. Sebab memang Allah nak bagi rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Ramadan. Kata Nabi, awwaluhu rahmah. Permulaan Ramadan ini, permulaannya adalah 10 pertama rahmat Allah kepada semua. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah keampunan daripada Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, perakhirannya adalah terlepas daripada api neraka. Permulaan Ramadan sangat menakjubkan, penuh surau dan masjid. Alhamdulillah. Ini kalilah tarawih macam Jumaat, ini kalilah subuh macam Jumaat. Tapi yang boleh kita buat, setiap solat fardu itu mesti macam Jumaat. Sebab apa? Ibadah solat sangat agung, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, Nabi dapat kefarduan solat itu direct daripada Allah tanpa perantaraan malaikat. Agungnya ibadah solat fardu itu, solat tarawih ni, sebab dia jarang-jarang jumpa, setahun sekali. Itu sebab rasa semangat tu. Nak pergi mana weh? Pergi tarawih. Semangat tarawih tu. Tapi kalau imam baca panjang, esok tak ada dah muka dia kat masjid. Pindah tempat lain lah. Pergi surau yang baca surah Fatihah senafas. Macam ni dia kata. Terbaik. Kadang-kadang
balik daripada tarawih, kalau dia habis dulu, tengok kawan dia dekat tempat lain tak habis, dia hanya pimpin, tak habis lagi kata. Nak berlumba apa tuan-tuan tarawih? Ini peluang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibukakan seluas-luasnya pintu syurga, bererti apa sahaja yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini menempah diri kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Sang isteri bangun sahur, masakkan untuk suami, masakkan untuk anak-anak, siapkan persiapan mereka untuk berbuka. Takkan dia tak dapat pahala? Dapat pahala tuan-tuan. Bahkan tidak dikurangi sedikit pun. Kalau dia beri makan pada suami dia berbuka puasa, dapat pahala suami dia tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang dalam keluarga dia dapat. Belum lagi yang masuk iftar dekat masjid, dia taja iftar di masjid, dia taja more di masjid, setiap orang makan tu dapat pahala kepada dia. Banyak betul peluang untuk kita masuk syurga dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Kemudian tak ada ruang dah untuk kita masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat suasana dalam bulan Ramadan ni, semua suasana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi buffet Ramadan, persembahan dia pun lagu nasyid. Tak pernah lagi orang pergi buffet Ramadan persembahan dia lagu rock. Oh naya, tak pernah, lagu nasyid, selawat. Suasana itu Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kemudian antara rahmatnya Ramadan yang sering kita lupakan ialah apa? Untuk mengimarahkan Ramadan ini, untuk menghidupkan Ramadan ini, supaya apa? Diampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Nabi kata dah, kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in at-tawwabun. Anak Adam itu pendosa, pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan mesin basuh yang paling baik, menyucikan jiwa raga kita daripada terbelenggu dek dosa-dosa yang lama. Kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan imanan, dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkanlah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa mengharapkan redha Allah dengan penuh keimanan kepada Allah, diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatul qadri, siapa yang terjumpa Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, imanan wahtisaban, dia melakukan ibadah pada malam tersebut, dia buat baik pada malam tersebut dengan keimanan dia kepada Allah, pengharapan dia kepada Allah untuk mendapatkan pahala, ikhlas kerana Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, senang ke Allah nak ampunkan dosa kita? Senang, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Cara dia macam mana? Buat saja apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan grab saja peluang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, terutamanya dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Sangat banyak peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita, cuma kita je yang tunggu nak ambil peluang itu dan akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah tak akan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak akan memungkiri janji dia. Kalau Allah kata ampun dosa, ampunlah dosanya. Kerana Allah kata, Allah aku akan bagi rezeki kepada dia, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Tak perlu bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan, antara kelebihan yang Nabi sebut khusus kepada kita untuk bulan Ramadan ini,
Di syurga ada 8 pintu syurga. Salah satunya dinamakan pintu Ar-Rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Nabi kata dah, umpamanya pintu ini boleh berkata-kata, tuan-tuan. Sebab apa? Pada hari akhirat kelak, pintu ini akan menyeru, aina saimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Mailah masuk ke syurga melalui pintu ini, dinamakan pintu Ar-Rayyan. Full access, tak payah beratur, tuan-tuan. Boleh masuk ke syurga mudah-mudah je. Jika kita mengimarahkan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Siapa yang tak puasa, siapa yang tak mementingkan Ramadan, nak masuk ke pintu Ar-Rayyan ini, sorry, tak boleh. Setiap kali orang yang mengabaikan Ramadan, yang tak puasa Ramadan, cuba nak masuk dalam pintu Ar-Rayyan ini, setiap kali itulah pintu ini akan tertutup dengan sendirinya. Dia dapat detect, tuan-tuan, macam RFID lah. Itu pun kadang-kadang tak detect, tapi ini detect. Kalau kita ini cukup syarat, memang berpuasa dalam bulan Ramadan, kita ini mengimarahkan Ramadan sebaik-baiknya, inilah pintu akses khas untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mudah sangat nak masuk syurga dalam bulan Ramadan ini. Mudah sangat, semua kebaikan kalau kita buat dalam bulan Ramadan ini, imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah, mengharapkan ganjaran kepada Allah, pasti Allah akan menyediakan ganjaran yang terbaik buat kita. Itu sebab puasa Allah yang bagi markah, tak ada ditentukan had kadar dia. Sebab apa? Tak adil lah dia daripada pagi sampai petang dia duduk relax-relax je, duduk rehat-rehat je. Bolehlah dia sembahyang tarawih 23 rakaat contoh. Ada orang ini, contohlah kan tuan-tuan, tim Jawi Food Bank ini, setiap hari kita akan bawa bas surau bergerak ke bazar-bazar Ramadan. Kita bagi iftar kepada, kita bagi pack iftar Rahmah Madani itu kepada pengunjung-pengunjung. Setiap hari mereka ini tanpa ada cuti bekerja sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan ingat tak letih ke? Letih, tuan-tuan. Panas sangat bulan ini. Tapi kalau diorang nanti, kalau diorang andai kata tak larat sembahyang 23, kau rugilah. Siapa suruh kau kerja kuat sangat? Begitu ke? Tidak begitu. Mungkin pahala puasa dia lagi tinggi daripada orang yang sembahyang lebih. Sebab apa? Dia menginfakkan masa dia, tenaga dia, apa yang dia ada untuk kemaslahatan orang lain. Betul? Betul. Itu sebab siapa yang beri makan, man fattara, siapa yang bagi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang makan tersebut, yang berpuasa, tanpa dikurangkan sedikit pun. Kalau 1000 orang makan apa yang dia masak, dia dapat 1000 pahala orang yang berpuasa itu dia dapat, tuan-tuan. Itu sebab apa sahaja yang kita buat dalam bulan ini, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, puasa ini antara kelebihan yang kata Nabi, menjadi perisai kepada orang yang mukmin, kepada orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana? Nabi kata apa? As-siyamu junnah. Puasa itu perisai bagi orang yang beriman kepada Allah. Dapat mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah dalam agama. Nabi kata apa? Kalaulah satu ketika engkau diuji untuk membuat keburukan, membuat dosa, untuk mengikut nafsu syahwat, katakanlah 2 kali, inni shaim, aku berpuasa, inni shaim, aku berpuasa. InsyaAllah perkataan inni shaim itu ada, boleh mengawal diri kita daripada terjerumus ke lembah kehinaan dosa tersebut. Berkatnya dalam bulan Ramadan ini sangat hebat, sangat tinggi. Kata ulama, maksud berkat ini ziyadah. Ziyadah ini bahasa Arab, maksud dia penambahan. Penambahan dari segenap posisi dan sudut serta aspek. Ziyadatul khair, penambahan kebaikan, bertambah-tambahnya kebaikan. Ziyadatul sa'adah, bertambah-tambahnya kebahagiaan. Itu sebab Nabi suruh kita bersahur. Antara kesilapan kita dalam bulan ini, tinggal sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, kata Nabi, sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Apa dia makanan yang paling nikmat ketika sahur? Kata Nabi, tamar.
Tamar ini kurma kering tuan-tuan. Dia bukannya macam rotop tu, kurma kering. Sekarang ni trending lah makan dengan ni lah butter, makan dengan macam-macam. Orang Malaysia ni kreatif, dia boleh cipta banyak menu dengan tamar itu sendiri. Bagaimana dengan tamar itu Nabi suruh kita bersahur dengan tamar, boleh tahan sepanjang hari. Para sahabat bila sahur dengan tamar boleh pergi perang tu dalam bulan puasa. Para sahabat bila makan tamar seharian tak ada pun, dengan satu riwayat para sahabat mengeluh, oi letihnya puasa hari ni, letihnya Ramadan kali ni, panas weh. Tak ada. Sebab apa? Keberkatan waktu sahur itu, ziyadatul khair, benda yang sedikit bertambah-tambah di kemudiannya. Itu sebab kita mencari keberkatan pada waktu sahur. Biarpun kita seteguk air sahaja sempat untuk sahur, tak lalu masuklah ustaz. Ada orang sahur dia terbaik, penuh lauk kat meja dia. Buka pun penuh lauk kat meja dia. Sebelum bulan puasa timbang 100 kilo, lepas puasa 120 kilo. Luar biasa. Kan? Ada orang cukuplah ustaz, saya sahur dengan tamar saja. Alhamdulillah, sunnah Nabi SAW pasti ada keberkatannya. Bertambah-tambahlah selepas itu. Apa dia? Bertambahlah kebaikan pada diri kita, bertambahlah kebahagiaan dalam kita. Cukup rasanya tuan-tuan, kalaulah kita ini makan tak ada keberkatan, makan 3-4 pinggan nasi pun sahur, tapi kalau tak ada keberkatan seharian pun rasa lapar lagi. Tadi baru makan 3 pinggan, dah buat macam mana dah lapar. Kan? Itu sebab keberkatan ini rahsia dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, yang terakhir ialah bagaimana Allah meningkatkan darjat orang yang berpuasa. Dia kata apa? Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bawang kasturi. Nabi ketika mengucapkan hadis ini bersumpah, wallazi nafsi biyadih, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya. Sama macam wallahi wa tallahi lah. Bau busuk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bawang kasturi. Bukan bererti bau mulut, betul bau mulut itu sendiri. Jangan jumpa orang kat dia, wangi tak, jangan. Bererti Allah meningkatkan darjat orang yang berpuasa. Andailah bau itu busuk di sisi manusia pun, seharian tak makan, di sisi Allah sangat wangi. Sebab Allah sayang dan cinta pada orang yang berpuasa. Macam kita lah sayang pada isteri. Isteri kentut bau strawberry, betul? Sebab sayang punya pasal tuan-tuan. Sayang, contoh bagi faham, sayang punya pasal. Macam itulah Allah sayang pada orang yang berpuasa. Bau mulut kita, biarpun manusia lain kata busuk, tapi Allah kata harum. Dan yang terakhirnya ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan nikmat puasa ini untuk menyihatkan tubuh badan kita. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul. Tak pernah lagi orang tengok kalau puasa mati. Yang mati kalau terlebih makan je. Tak pernah lagi berita dia puasa dia mati, ustaz, tak ada. Sumu tasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti puasa ni menyihatkan. Cuma itulah, kalau boleh timbang dulu. Minggu pertama puasa ni timbang berapa, nanti di habis bulan ni puasa ni timbang balik berapa yang kurang. InsyaAllah azamlah kita tuan-tuan, kurangkan berat badan. Ustaz pun azam juga, tapi azam ni biasanya bersambung-sambung. Tahun ni tak jadi, tahun depan sambung lagi. Tuan-tuan, moga kita semua mendapat keberkatan rahmat Allah daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jangan sia-siakan setiap detik dalam bulan ini, kerana sangat rugi jika kita persia-siakan waktu tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.